9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Halo, apa kabar semua? Salam sejahtera. Saya Cikgu Si. Hari ini akan memperkenalkan subjek sains bagi tahun 5 dalam tajuk pengaratan. Dalam pengajaran pada hari ini, sebelum kita meneruskan pengajaran yang berikut, sekarang cikgu akan menunjukkan beberapa gambar yang berkaitan dengan topik ini. Mari kita lihat satu demi satu. Apakah gambar yang dapat Anda lihat? Iya, betul. Ini adalah gambar jabatan. Tetapi, bolehkah kita tahu apakah perbezaan jabatan ini dengan jabatan yang biasa? Lihat dengan teliti. Kita dapat mengenal pasti bahawa jabatan ini telah berkarat. Nanti cikgu akan menjelaskan bagaimanakah keadaan ataupun rupa bagi kita untuk mengetahui apakah itu berkarat, ya. Selain daripada jabatan, paku juga akan mengalami pengaratan. Adakah matahari juga berkaitan dengan tajuk pada hari ini? Murid-murid, pada hari ini kita akan mempelajari apakah ciri-ciri pengaratan. Selain daripada itu, kita juga akan mengetahui apakah faktor yang menyebabkan pengaratan dan apakah caranya untuk kita menyelesaikan masalah pengaratan dalam kehidupan seharian. Di sini, cikgu akan mempamerkan satu gambar. Sila tunggu sebentar. Murid-murid, sila perhatikan kedua-dua paku yang dapat dilihat dalam gambar. Apakah perbezaan di antara kedua-dua paku ini? Ada sesiapa yang boleh menjawab soalan cikgu? Sila angkat tangan dan berjawab. Ya, betul. Paku yang kelihatan jingga dan coklat ini adalah paku yang telah berkarat. Manakala paku yang kelihatan seperti baru ini adalah tidak berkarat. Warnanya macam perak, okey, dan juga kelihatan macam baru. Murid-murid, sekarang tibalah masanya untuk kita mengenali apakah itu ciri-ciri objek yang berkarat. Objek yang berkarat mempunyai ciri-ciri tertentu. Sila perhatikan gambar berikut. Ini adalah bahagian yang terdapat di pintu, manakala bahagian besi ini telah berkarat.
Bagaimana cikgu tahu dan menentukan keadaan yang telah berkarat? Ciri yang pertama, bahagian besi ini akan kelihatan terang kemerahan. Seperti gate pintu yang boleh anda lihat ada sikit warna coklat, merah. Ciri yang kedua, mempunyai permukaan yang kasar. Murid-murid, permukaan yang kasar akan menyebabkan sesuatu objek akan menghasilkan bunyi apabila bergeser. Ciri yang ketiga, rapuh. Objek yang telah berkarat akan menjadi rapuh. Ia akan menyebabkan objek itu tidak dapat berfungsi dengan baik dan mudah rosak. Objek di persekitaran kita diperbuat daripada pelbagai jenis bahan. Jadi, adakah bahan ini boleh berkarat ataupun bahan ini tidak boleh berkarat? Dapatkah anda mengenal pasti antara objek ini mengalami pengaratan? Marilah kita melihat gambar-gambar yang seterusnya. Pagar, kotak, basikal, meja kayu, gelas, tin kosong, paku, surat khabar, botol plastik. Murid-murid, sila berbincang dengan kawan-kawan di sebelah. Antara semua contoh-contoh ini, manakah satu yang akan berkarat? Mana yang boleh kita kategorikan di dalam kumpulan bahan ataupun objek yang boleh berkarat? Baiklah murid-murid, sekarang cikgu akan berkongsi jawapan dengan anda semua. Okey, apa yang dapat cikgu dengar daripada respon murid-murid di dalam kelas? Pagar, basikal, tin aluminium, skru. Ini adalah bahan-bahan yang akan berkarat. Dalam pengajaran ini, kita boleh mengetahui bahawa objek yang diperbuat daripada besi boleh berkarat. Terdapat pelbagai objek di sekeliling kita yang diperbuat daripada besi. Dan ini membolehkan objek-objek yang diperbuat daripada besi mengalami pengaratan. Murid-murid, apakah faktor yang boleh menyebabkan terjadinya pengaratan? Marilah kita melihat gambar uji kaji ini. Ini adalah tabung uji dan kita mengisikan satu paku besi di dalamnya. Selain daripada itu, tabung uji ini mempunyai udara dan juga kalsium klorida kontak. Murid-murid, apakah yang anda tahu mengenai kalsium klorida kontak? Ini adalah berfungsi untuk menyerap kelembapan di dalam keadaan
tabung uji supaya ia akan selalu berada dalam keadaan yang kering. Sekarang, marilah kita melihat tabung uji yang seterusnya. Tabung uji yang kedua ini sama juga seperti yang depan, ia mempunyai satu paku besi. Tetapi, apakah perbezaannya ialah dalam tabung uji kedua ini, ia mempunyai udara dan juga air pipe. Okey, murid-murid sekalian, air pipe ialah sekarang, marilah kita melihat tabung uji yang ketiga. Tabung uji yang ketiga ini juga mempunyai satu paku besi. Tetapi perbezaannya, ia mempunyai minyak dan juga air pipe yang dididihkan. Maksudnya telah dimasak lah kan. Okey, jadi air yang telah dididih masukkan ke dalam tabung uji ini. Dia tidak akan mengandungi udara. Manakala fungsi bagi minyak yang dimasukkan ke dalam tabung uji adalah untuk menghalang udara agar masuk ke dalam air pipe. Murid-murid sekalian, eksperimen ini akan dibiarkan selama 7 hari dan pemerhatian akan direkodkan. Selepas 7 hari, kita akan mendapati bahawa baiklah murid-murid, marilah kita melihat pemerhatian yang telah direkod. Tabung uji 1 iaitu ini, paku di dalam tidak berkarat. Manakala tabung uji kedua iaitu gambar ini, paku di dalam tabung uji ini telah berkarat. Dan juga tabung uji yang ketiga, paku besi di dalam tidak berkarat. Eksperimen ini telah menunjukkan bahawa paku yang telah terdedah kepada udara dan air akan mengalami pengaratan. Manakala paku yang tiada terdedah kepada udara ataupun air tidak akan mengalami pengaratan. Jadi, apa yang kita telah pelajari pada hari ini ialah kehadiran air dan udara akan menyebabkan besi berkarat. Jadi, ini adalah faktor yang akan menjadikan proses pengaratan. Objek yang telah diperbuat daripada besi yang dibiarkan terdedah kepada air dan udara untuk sesuatu masa yang lama akan mengalami pengaratan. Pengaratan boleh dicegah dengan beberapa cara. Yang pertama, menyapu objek dengan minyak ataupun grease. Minyak ataupun grease disapu pada permukaan objek yang diperbuat daripada besi.
Seterusnya, mari kita lihat cara kedua. Menyadur objek dengan lapisan logam tahan karat. Bahan tahan karat seperti plastik disalut pada permukaan objek yang diperbuat daripada besi. Seterusnya, mari kita menerokai cara yang ketiga. Menyadut objek dengan lapisan bahan tahan karat. Lapisan logam tahan karat seperti timah dan aluminium disandur pada permukaan objek yang diperbuat daripada besi. Marilah kita lihat contoh-contoh yang diberi. Akhirnya, marilah kita menerokai cara yang keempat. Mengecat. Cat disapu pada permukaan objek yang diperbuat daripada besi. Ini dapat memastikan bahawa bahan ataupun objek yang diperbuat daripada besi akan lebih tahan lama dan kelihatan cantik. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan mempelajari apakah kepentingan pencegahan pengeratan. Seperti mana yang kita telah belajar, pengeratan objek yang diperbuat daripada besi akan membawa banyak keburukan. Kita perlu mencegah objek ini daripada berkarat. Antara kepentingan ialah menjadikan objek selamat digunakan. Makanan yang terdedah kepada karat adalah sangat berbahaya untuk dimakan. Selain itu, objek akan selamat digunakan. Sekiranya kita menjaga selain daripada itu, melalui pencegahan pengeratan, kita juga dapat menjimatkan kos penyelenggaraan, iaitu kita boleh menggunakan benda itu atau objek itu dengan lebih lama dan juga mencegahkannya daripada pengeratan. Tambahan pula, besi akan tahan lama dan tidak mudah rosak sekiranya kita memastikan pencegahan pengeratan dilakukan sepanjang masa. Dan akhir sekali, benda atau objek yang dijaga dengan baik akan kelihatan cantik. Inilah ada apa yang cikgu ingin kongsikan kepada murid-murid sekalian. Dapatkah kamu memahami topik ini? Diharapkan penerangan Cikgu Sim dapat membantu dan membuatkan murid lebih senang untuk mengetahui apakah itu pengeratan. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.